Sebut saja nama Tony Fernandes. Sudah pasti terlintas di fikiran kita adalah Air Asia, iaitu sebuah syarikat penerbangan tambang murah. Dalam video ini, kita akan membincangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia, iaitu syarikat penerbangan tambang murah berpangkalan di Malaysia. Di bawah kepimpinan Tony Fernandes, Air Asia telah menjadi sebuah syarikat penerbangan antarabangsa yang pernah suatu ketika dahulu mengalami kesulitan disebabkan tanggungan hutang yang terlalu tinggi. Kini, Tony Fernandes telah berjaya merevolusikan perindustrian penerbangan serantau melalui tambang rendah. Beberapa kajian telah menunjukkan kunci kejayaan Air Asia adalah disebabkan oleh gaya kepimpinan Tony Fernandes dalam memimpin kaki tangannya menuju matlamat Air Asia. Setiap manusia adalah pemimpin, sama ada pemimpin diri sendiri, ahli keluarga, institusi, organisasi maupun negara. Pemimpin selalunya dilihat sebagai tokoh dan contoh kepada pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Oleh itu, pemimpin mempunyai ciri kepimpinan yang baik akan memberi manfaat kepada organisasi dan menjadi ikon dalam kumpulan. Mari kita lihat latar belakang Air Asia secara ringkas. Ditubuhkan pada tahun 1993 dan mula beroperasi 18 November 1996. Dimiliki oleh konglomerat milik kerajaan, iaitu DRB HighCom. Pada tahun 2001, Air Asia telah dibeli oleh Tun Air Sdn Bhd yang dimiliki oleh Tony Fernandes. Beliau merupakan bekas eksekutif Time Warner. Tony Fernandes telah membeli Air Asia sebanyak RM1, kira-kira US dollar 0.26, bersamaan nilai hutang RM40 juta. Pada tahun 2002, Air Asia telah menghasilkan keuntungan dan melancarkan laluan baru dari hubnya di Kuala Lumpur dengan tambang promosi serendah RM1. Pada tahun 2003, Air Asia telah membuka hub kedua di lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor Bahru dan melancarkan penerbangan antarabangsa pertamanya ke Bangkok. Air Asia disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur dalam tempoh 3 tahun beroperasi dengan satu tawaran IPO terbesar sebanyak RM717.4 juta. Di samping itu, Air Asia telah memenangi banyak anugerah termasuk pengesahan oleh Superbrand International. Tony Fernandes juga dianugerah dengan usahawan terbaik oleh anugerah usahawan Ernst & Young pada tahun 2006 atas pencapaiannya dalam syarikat Air Asia. Pada tahun 2006, sebuah terminal kos rendah LCCT telah dibina kerana kapasiti penumpang Air Asia semakin banyak. LCCT ini boleh menampung seramai 10 juta penumpang setiap tahun dan mempunyai 30 tempat letak pesawat. Seperti slogan yang diperkenalkan oleh Air Asia, "Now everyone can fly," dengan bertujuan menjadikan penerbangan mampu milik untuk semua. Tony Fernandes atau Anthony Francis Fernandes dilahirkan di Kuala Lumpur pada 30 April 1994. Mendapat pendidikan awal di The Alice Smith School, Kuala Lumpur dan sekolah berasrama Epsom College, England pada usia 12 tahun. Seterusnya ke London School of Economics dalam program matrikulasi dan ijazah sarjana muda perekonomian di universiti yang sama. Beliau merupakan bekas eksekutif Warner Music Malaysia dan Warner Music Group sebagai Naib Presiden Asia Tenggara pada tahun 1992 hingga 2001. Sebelum bersama Warner Music Malaysia, beliau bekerja di Virgin Atlantic sebagai auditor dan eksekutif kewangan di Virgin Record London milik Richard Branson. Beliau menjadi salah seorang ahli akauntan profesional melalui Association Chartered Certified Accountant (ACCA) pada tahun 1991. Pada 8 September 2001, beliau telah membeli Air Asia daripada DRB HighCom Berhad dan menjadi CEO kepada syarikat tersebut dengan 2 buah Boeing 737, 200 orang pekerja dan
hutang syarikat sebanyak 40 juta. Syarikat Penerbangan AirAsia telah berjaya menyelesaikan hutang 40 juta di bawah pimpinan Tony Fernandes dalam tempoh kurang 3 tahun pengambil alihan dan berjaya menambah jumlah kapal terbang Boeing 37 kepada 30 buah. Kini, AirAsia beroperasi lebih 100 penerbangan domestik dan antarabangsa dan telah menjadikan sebuah jenama syarikat penerbangan terkenal di Asia dan di peringkat dunia. Baiklah, yang seterusnya ialah AirAsia sebelum 2001 dan krisis QZ8501. Okey, seperti yang kita tahu, AirAsia ditubuhkan pada tahun 1993 dan mula beroperasi pada 18 November 1996. Syarikat ini mempunyai keberhutangan yang serius. Jumlah keberhutangan ini adalah sehingga mencecah RM40 juta. Perkara ini terjadi kerana AirAsia gagal menarik penumpang dari pesaingnya. Bebanan hutang yang dihadapi oleh AirAsia adalah melalui kos operasi pasaran dan kekurangan publicity. Tony Fernandes pula telah membeli AirAsia dengan hanya RM1 dengan tambahan hutang berjumlah RM40 juta. Keputusan Tony Fernandes membeli AirAsia dilihat sebagai tindakan kurang bijak pada ketika itu kerana hutang yang tinggi, ketiadaan pengalaman dalam mengendalikan syarikat penerbangan dan tindakannya mencagarkan rumah kepada pihak bank demi melangsaikan hutang AirAsia. Ini ditambah lagi hanya selepas 3 hari pengambil alihan AirAsia, peristiwa 11 September menambah cabaran kepada Tony Fernandes. Peristiwa ini menyebabkan industri penerbangan menghadapi kemerosotan penumpang. Selain daripada itu, insiden kemalangan yang melibatkan kapal terbang AirAsia QZ8501 yang terhempas di Laut Jawa pada 28 Disember 2014 merupakan salah satu krisis yang dihadapi oleh AirAsia. Kejadian nahas ini mendapat liputan antarabangsa yang melibatkan 162 penumpang dan anak kapal dari Bandar Juanda Surabaya ke Singapura. Menurut Arif dan Brian 2013, Ahmad Fikri dan rakan-rakan 2020, Tony Fernandes telah menyelesaikan krisis yang dihadapi dengan baik di bawah pimpinannya sebagai CEO dalam syarikat penerbangan AirAsia. Kekuatan utama bagi Tony Fernandes adalah beliau merupakan pemimpin yang mengamalkan gaya kepimpinan, transformasi, teknologi, inovatif, etika, amanah dan tulus dengan kemahiran keusahawan yang amat tinggi. Beliau telah menunjukkan kepimpinan yang baik dan berkualiti dalam menerajui AirAsia ke peringkat antarabangsa. Beliau telah mewujudkan budaya korporat yang positif dalam syarikat penerbangannya, AirAsia, dengan menekankan tiada birokrasi dalam organisasinya. Struktur organisasi AirAsia adalah sangat rata dan hanya mempunyai sedikit birokrasi dalam carta organisasi, iaitu hanya melaksanakan pengurusan prestasi yang memberi fokus kepada pelakuan pekerja, budaya dan cara AirAsia dijenamakan dengan suasana mesra. Secara kesimpulannya, gaya kepimpinan Tony Fernandes merupakan faktor utama kepada kejayaan AirAsia. Sekian, terima kasih.